Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Berita wilayah bersama saya, Otto Othman. Kita ikuti rangkuman berita utama. Peranakan keagamaan mempamerkan bendera negara asing yang tular di media sosial semalam melanggar syarat di bawah Akta Perhimpunan Aman 2012. Penganjur peranakan tersebut juga telah dipanggil untuk memberi keterangan. Perkara itu disahkan Ketua Polis Perak, Dato' Azizi Mat Aris. Beliau dalam kenyataan berkata, peranakan melibatkan kereta berhias itu berlangsung dari pukul 8 hingga 11.30 malam di dataran Menara Condong Teluk Intan. Ia disertai kira-kira 400 penonton. Ia selepas seorang individu rakyat tempatan mengemukakan aduan di Ibu Pejabat Polis Daerah IPD Hilir, Perak. Sementara itu, penganjur perarakan tersebut tampil memohon maaf. Pengerusi Persatuan Kebudayaan Guan Gong, Sun Bun Hua, berkata insiden itu dilakukan rombongan rakyat dari negara China dalam sambutan Guan Gong sedunia di Teluk Intan. Jelasnya tindakan mengibarkan bendera negara berkenaan tiada dalam tentatif yang disediakan penganjur. Beliau memberitahu akan meneliti segala aspek yang perlu diperbaiki demi menjayakan program tersebut. Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM memantau rapi semua lapangan terbang bagi mengesan kemungkinan aktiviti mengatur kaunter atau counter setting melibatkan warga asing yang memasuki negara ini. Ketua Pesuruhjaya Tan Sri Azam Baki berkata tumpuan utama dikhususkan di KLIA memandangkan ia adalah pintu masuk utama bagi warga luar berbanding di negara lain. Kepada warga luar masuk ke dalam negara. Cuma yang kita lihat yang paling besarnya di KLIA. Sebab itu kita tumpukan daripada KLIA. Jadi KLIA ini merupakan pusat kemasukan pihak-pihak luar. Jadi di sini kita tumpukan. Sementara itu, SPRM mencadangkan supaya prosedur operasi standard atau SOP diwujudkan bagi mengelak penyelewengan unsur nadir bumi REE berulang. Tan Sri Azam memaklumkan sekiranya ia tidak dilaksanakan akan memudahkan pihak tidak bertanggungjawab untuk mencuri atau melompong tanpa kebenaran. Pengeluaran hari ini tak ada SOP yang sebenarnya. Sebab bila nak mengeluarkan ML atau mining license, yes. Jadi dia dulu dia dah tetapkan mineral-mineral tertentu. Bila hari nak tak ada. Saya ambil contoh lagi satu, contoh tentang bauxite dulu. Dalam bauxite dulu pun sebenarnya tentang bauxite itself tak ada dia punya SOP-nya. Kemudian baru ditunjukkan tentang SOP yang khas. Terutama sekali dalam bila nak mengeluarkan ML berkenaan. Itu maksud saya. Radio Televisyen Malaysia RTM dan Pertubuhan Berita Nasional Malaysia Bernama menjadi media penyiar utama bagi kepengurusian ASEAN 2025. RTM bakal bertindak sebagai penyiar rasmi manakala Bernama akan memainkan peranan sebagai agensi penyelaras media sepanjang ASEAN 2025 berlangsung. Saya percaya dengan pemilihan RTM dan juga Bernama ini bagi siri mesyuarat ASEAN yang akan diadakan sepanjang tahun 2025, rakan-rakan media sama ada dalam negara maupun di peringkat antarabangsa akan dapat diselaras dengan lebih baik, memastikan maklumat yang tepat dapat disampaikan. Di pihak Kementerian Komunikasi khusus melalui Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia. Penduduk di Terengganu dinasihatkan sentiasa berwaspada dengan kejadian garis badai yang akan menyebabkan berlakunya hujan lebat dan angin kencang dalam masa terdekat. Pengarah Met Malaysia Terengganu, Rosli Zakaria berkata, ramalan cuaca signifikan telah dikeluarkan berkaitan ribut tropika Kuat Trami yang sedang aktif di Laut Cina Selatan. Ribut itu dijangka bergerak ke barat menghala ke Vietnam. Keadaan tersebut menyebabkan peningkatan kelajuan angin di rantau negara sehingga 28 Oktober ini. Ia juga berpotensi membawa hujan berterusan di Sabah serta membentuk garis badai di utara dan pantai timur Semenanjung dalam tempoh tersebut. Ini menyebabkan kemungkinan berlaku hujan lebat dan ribut di Terengganu. Bagaimanapun, Met Malaysia menegaskan amaran itu tidak mempunyai kaitan dengan monsun Timur Laut.
Bagi perkembangan cuaca seluruh negara langsung bersama Pegawai Met Malaysia Dr. Nasihah Syamim Sabri. Silakan. Assalamualaikum dan selamat petang pada semua penonton. Baik, kita mulakan laporan pada petang ini dengan melihat pada keadaan terkini ribut tropika Trami yang kini masih lagi berada di kawasan barat laut Bandar Manila, Filipina yang akan menuju ke negara Vietnam dengan kelajuan yang agak lemah sekitar 20 km per jam. Dan kewujudan ribut tropika Trami ini sedikit sebanyak telah mempengaruhi keadaan cuaca di rantau negara kita yang mana membawa keadaan cuaca lembap di sekitar utara dan pantai timur Semenanjung, begitu juga di kawasan pantai barat Sabah. Oleh itu, Met Malaysia masih lagi mengekalkan amaran hujan berterusan peringkat waspada di beberapa bahagian di Sabah yang akan berkuat kuasa sehinggalah ke tengah malam hari ini, melibatkan bahagian Kudat, pantai barat, Beluran Sandakan, pedalaman juga termasuk di wilayah Persekutuan Labuan. Selain daripada itu juga Met Malaysia masih lagi mengekalkan amaran angin kencang serta laut bergelora. Kategori pertama di kawasan perkapalan Condor, Reef North, Palawan, Layang-Layang, Sulu dan juga Labuan, termasuklah di kawasan perairan Sabah dan juga Labuan. Dan amaran ini pula akan berkuat kuasa sehingga ke 27 Oktober nanti. Sepanjang amaran ini berkuat kuasa, keadaan di laut ataupun kawasan amaran pada ketika ini adalah tidak stabil untuk sebarang aktiviti perairan, terutamanya melibatkan bot-bot kecil, sukan dan rekreasi laut. Baik, seterusnya kita perhatikan pula pada keadaan cuaca semasa. Hujan lebat berseterbut petir yang berlaku semenjak tengah hari tadi di kesemua negeri di Semenanjung masih lagi berlaku di beberapa negeri. Namun begitu, hujan lebat yang berlaku di negeri Selangor, kawasan Lembah Kelang, Negeri Sembilan, Melaka dan juga di Barat Johor sudah pun dilihat semakin berangsur reda dan akan pulih sepenuhnya menjelang ke lewat petang nanti. Namun begitu, hujan lebat yang masih lagi berlaku di bahagian utara Semenanjung ini begitu juga melibatkan negeri-negeri pantai timur, di negeri Kelantan, Pahang, Terengganu termasuk di Timur Johor. Keadaan cuaca lembap ini dijangkakan boleh berterusan sehingga ke tengah malam nanti. Bagi negeri Sarawak pula, keadaan cuaca dilihat baik dan tiada hujan sepanjang petang ini. Cuma hujan di beberapa bahagian melibatkan bahagian Miri dan Limbang yang dijangka akan berangsur reda sedikit masa saja lagi. Di Sabah pula, keadaan cuaca dilihat mendung di kebanyakan bahagian, terutamanya di bahagian Amaran. Namun begitu, pada sebelah malam, hujan lebat masih lagi boleh berlaku di kawasan-kawasan Amaran, terutamanya di bahagian pantai barat dan juga Labuan. Baik, bagi ramalan cuaca menjelang ke awal pagi esok, berdasarkan model numerical Met Malaysia, dijangkakan satu garis badai boleh terbentuk pada awal pagi, terutamanya di bahagian pantai barat dan utara Semenanjung, dan keadaan cuaca hujan lebat berseterbut petir boleh memasuki negeri-negeri di utara dan negeri Selangor, Negeri Sembilan dan Melaka pada pagi esok. Baik, itu sahaja info cuaca yang dapat saya kongsikan pada petang ini. Jangan lupa ikuti kami di laman media sosial seperti yang tertera di sini. Sekian, Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani.
Pelbagai bantuan, geran dan insentif disediakan untuk galakkan lebih ramai belia sertai sektor pertanian. Begitu juga dengan peruntukan besar dalam Belanjawan 2025. Paling penting, persepsi anak muda perlu diubah. Wartawan Nurailia Ramli ada laporannya. Kerajaan bersama badan swasta akan memanfaatkan hampir 8,800 ekar tanah terbiar milik Lembaga Kemajuan Wilayah dan agensi rangkaian mereka untuk melaksanakan projek pertanian perusahaan ayam organik dan lembu. Kita dimomokkan bahawa pertanian ni kotor, pertanian ni tak ada daya maju. Sebenarnya tidak. Sekiranya kita mahukan lebih dan kena pada caranya, insya-Allah dapat lebih. Kalau sekiranya kita tak ada wawasan untuk majukan diri dalam bidang pertanian, maka kita tak ke mana lah. Persepsi kononnya sektor pertanian kotor, sukar, bahaya dan tidak menjaminkan keuntungan perlu diubah. Untuk menarik minat lebih ramai anak muda, beberapa langkah boleh diambil. Ini terutama dari segi pendidikan dan kesedaran, inovasi teknologi, insentif kewangan, pemasaran dan jaringan serta program mentorship. Sekarang saya nampak memang sebahagian daripada belia-belia yang terlibat dalam industri pertanian ini memang telah melalui benda ini dan ia adalah proses yang baik. Cuma kita perlu perkasakan dan perkukuhkan lagi. Mendorong anak muda menceburi bidang pertanian sangat penting kerana ia juga merupakan peluang mengurangkan kadar pengangguran. Bukan sahaja dapat meningkatkan taraf kehidupan, bahkan mampu mengurangkan pergantungan negara pada tenaga kerja asing, memastikan bekalan makanan selamat dan meningkatkan ekspor negara. Keterlibatan generasi muda sebenarnya boleh meningkatkan produktiviti pertanian dengan mengaplikasikan teknologi ataupun inovasi yang terkini dalam bidang pertanian. So, dengan inisiatif yang diberikan oleh kerajaan seperti geran agripreneur muda itu, generasi boleh mengurangkan beban dari segi modal, permulaan modal dan juga menggunakan teknologi terkini daripada inisiatif geran tersebut. Bagi pelajar Afrina Humaira Muhammad Nur Hisham, anak muda masih beranggapan pertanian sebagai satu pekerjaan yang kurang popular kerana terpaksa bekerja dalam suasana persekitaran kotor di bawah panas matahari. Bidang pertanian ni kurang sambutan. Lepas tu saya rasa bidang pertanian ni kijau penat sebab kena cuaca panas ke apa. So mereka pun macam rasa lebih selesa di pejabat lah. Penting sebab bidang pertanian ni boleh menyumbang pendapatan negara. Pendedahan awal kepada golongan belia terutama di peringkat mahasiswa mampu memberi impak besar untuk melahirkan lebih ramai anak muda tani moden. Penglibatan golongan itu dalam aktiviti pertanian juga memainkan peranan penting demi sekuriti makanan negara. Nurailia Ramli, Berita RTM. Belanjawan 2025 yang dibentangkan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim Jumaat lalu memberi tumpuan kepada masa depan golongan muda. Ia termasuk merancangkan industri sedia ada bagi menyokong sektor IKS yang merangkumi 80% ekonomi negara. Peningkatan pelaburan negara secara tidak langsung memberi limpahan ekonomi kepada sektor berkenaan sekaligus membantu golongan muda meningkatkan pendapatan mereka. Jadi isunya belanjawan juga terletak kepada pemahaman dan penurunan komunikasi tersebut di bawah lah. Yang saya harap menerusi sesi hari ini dan juga RTM dapat kita lebih tahu dan kita dapat perbaiki penggunaannya. Golongan muda juga disaran tidak bergantung sepenuhnya kepada ekonomi gig semata-mata. Sebaliknya, mereka perlu meningkatkan kemahiran menerusi pelbagai tawaran khusus seperti TVET yang kini menjadi fokus kerajaan.
Pasukan Gerakan Am PGA Brigade Tenggara menumpaskan kegiatan penyeludupan 300,000 batang pokok putih dianggarkan bernilai RM330,000. Dalam satu kenyataan, Komander Brigade Tenggara PGA Datuk Nik Ros Azhan Nik Abdul Hamid berkata rampasan dibuat dekat pengkalan haram Pos Rela Pasir Mas menerusi Op Taring Wawasan Kelantan. Hasil pemeriksaan menemukan rokok putih berjenama Tex dipercayai diseludup dari Thailand untuk pasaran tempatan. Kesemua barang rampasan diserahkan ke Ibu Pejabat Polis Daerah Pasir Mas untuk tindakan lanjut. Kira-kira RM300,000 nilai kerugian kerosakan dianggarkan akibat ribut di 6 sekolah milik Kementerian Pendidikan Rabu lalu. Pengarah Jabatan Pendidikan Negeri Terengganu JPNT Jalani Sulong berkata kerosakan membabitkan sebuah sekolah di bawah kerajaan negeri iaitu Sekolah Menengah Agama SMA Al-Falah pula sedang dalam penilaian. 6 daripada 7 sekolah yang rosak boleh beroperasi seperti biasa Ahad ini. Ketika ini, kerja-kerja membaik pulih kerosakan termasuk pembersihan sisa runtuhan atap sedang giat dijalankan. 5,115 graduan Universiti Malaysia Pahang Sultan Abdullah UMPSA bakal diraikan dalam majlis convocation kali ke-19 yang bermula pada 26 Oktober ini. Pro-Chancellor Tengku Mahkota Pahang Tengku Hasnal Ibrahim Alam Shah Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah berkenan mencemarduli berangkat menyempurnakan istiadat pemasyhuran convocation berkenaan. Naib Chancellor Profesor Datuk Dr. Yusri Zainuddin memaklumkan 83 daripada jumlah keseluruhan merupakan graduan Doktor Falsafah. Sejak majlis convocation yang pertama pada tahun 2006, UMPSA telah melahirkan seramai 48,378 graduan yang terdiri daripada 47,299 tempatan dan 1,079 antarabangsa dalam pelbagai lapangan pengajian sama ada di peringkat pra-siswaza maupun pasca-siswaza. So, berdasarkan sistem kajian pengesanan graduan, kebolehpasaran UMPSA berjaya mencapai 97.3% mendapat pekerjaan. Pada majlis berkenaan, Tengku Hasnal turut berkenan menganugerahkan gelaran Profesor Emeritus kepada bekas Naib Chancellor UMPSA 2008 hingga 2019, Datuk Seri Dr. Daeng Nasir Ibrahim yang kini dilantik menjadi Rektor di Oxus University, Uzbekistan. Seterusnya kita ke negeri di bawah bayu. Antara fokus, beasiswa Kerajaan Negeri Sabah sasar 5,000 penerima. Perinciannya bersama Suaran Shah di Kota Kinabalu. Suaran, silakan. Ya, Otto. Beasiswa Kerajaan Negeri Sabah BKNS menyasarkan kira-kira 5,000 anak Sabah yang melanjutkan pengajian di dalam dan luar negara menerima bantuan keuangan sehingga penghujung tahun ini. Ia sekaligus membolehkan peruntukan beasiswa tahun ini berjumlah lebih RM113 juta dimanfaatkan sepenuhnya untuk pembangunan modal insan. Menteri Sains, Teknologi dan Inovasi Datuk Dr. Muhammad Arifin Muhammad Arif yang juga Exco Agama dan Pendidikan Sabah berkata, pemberian beasiswa ini memberi peluang lebih ramai anak Sabah yang kurang berkemampuan melanjutkan pelajaran di peringkat lebih tinggi. Jumlah kumulatif penerima BKNS setakat ini seramai 11,294 pelajar. Untuk beasiswa Kerajaan Negeri Sabah, fokus dan sasaran kita sehingga penghujung tahun ini lebih kurang 5,000 pelajar baru akan mendapat. Jadi dicampur yang sedang aktif yang kita beri sebelum ini, yang masih belajar, artinya sasaran kita akan mencecah 11,000 pelajar akan menerima beasiswa Kerajaan Negeri Sabah. Jadi lebih kurang 4 kali lipat tambahannya daripada sebelum ini. Datuk Muhammad Arifin ditemui pemberita selepas Majlis Penyampaian Beasiswa Kerajaan Negeri Sabah dan Anugerah Kecemerlangan Pendidikan Sabah AKSA. Seramai 218 pelajar Universiti Malaysia Sabah UMS masing-masing menerima surat tawaran BKNS.
Saya rasa sangat gembira kerana dapat beasiswa ni sebab bukan semua orang boleh dapat beasiswa ni, dan beasiswa ni juga dapat meringankan bebanan ibu bapa saya jugalah dari segi kewangan. Dengan adanya beasiswa ni saya lagi bersemangatlah untuk belajar dan juga tidak perlu risau atas segala keperluan yang perlu dibelilah. Syukur pada hadrat Allah Subhanahu Wa Taala. Hari ini saya berasa gembira telah mendapat pemberian beasiswa Kerajaan Negeri Sabah, dan ia akan dapat membantu saya dalam pembelajaran saya, meringankan beban saya untuk membayar iuran. Perasaan saya ialah pertama sekali bersyukur dan gembiralah, dan seterusnya meningkatkan motivasi saya lah untuk terus belajar dan mendapatkan keputusan yang terbaik sama ada di semester ini dan juga semester seterusnya. Nasihat saya kepada pelajar lain, teruskan semangat belajar, jangan tergelincir daripada landasan yang sebenar, dan teruskanlah impian anda, capai cita-cita. Majlis juga menyaksikan penyampaian sumbangan daripada Tabung Pendidikan Negeri Sabah TPNS kepada 19 pelajar dan penyampaian bantuan ihsan Sekolah Sabah Bisbah untuk pembelian peralatan digital sekolah dengan nilai keseluruhan RM5 juta. Dianggarkan 625 sekolah akan menerima manfaat tersebut, manakala seramai 11 penerima aksa yang telah mengharumkan nama Sabah dengan memenangi pelbagai kategori pertandingan di peringkat kebangsaan dan antarabangsa. Melibatkan peruntukan hampir 14 bilion ringgit, 4 daripada 19 pakej projek Lebuh Raya Pine Borneo Sabah Fasa 1B sudah mula dilaksana. Kontraktor bagi 13 lagi pakej telah pun menerima surat lantikan, manakala 2 lagi dalam proses perolehan. Wartawan Nirona Newman ada butirannya. Pakej kerja Pine Borneo Sabah Fasa 1B mengandungi 4 jajaran. Jajaran Barat Laut bermula dari Kota Belud ke Kudat melibatkan pakej kerja WP 11 hingga 14. Jajaran Tenggara WP 16 hingga 20 dari Tawau ke Lahadatu. Manakala jajaran Timur Laut melibatkan WP 22 hingga 26 Lahadatu ke Sandakan, dan jajaran Tengah WP 31 hingga 35 Telupit ke Ranau. Tempoh pembinaan pakej kerja Fasa 1B antara 36 bulan hingga 48 bulan. Kita mestilah mengelakkan apa yang masalah ataupun isu-isu yang mengekangkan kelancaran perjalanan projek ini. Kita dah belajarlah apa yang menyebabkan masalah kelewatan ataupun projek itu tidak dapat dilaksanakan dengan terbaik. Bagi Fasa 1A pula, kira-kira 78% kerja pembinaan hampir siap. Beberapa isu yang menyebabkan kelewatan termasuk proses pengambil alihan tanah, pemindahan utiliti dan koordinasi pihak berkaitan sedang diselesaikan. Total pakej 1A adalah sebanyak 16. 4 daripada 16 tersebut sudah siap. Jadi ada 11 lagi pakej 1A sedang berlangsung, dan ini dijangka siap antara tahun hadapan dan juga 2026. Apabila siap sepenuhnya kelak, projek Lebuh Raya Pine Borneo Sabah akan memberi impak positif kepada rakyat di negeri ini, termasuk peningkatan pergerakan melalui jalan darat yang lebih selamat dan selesa. Nirona Newman, RTM. Pembinaan klinik kesihatan jenis 2 tuaran yang dijadual dibina di kawasan Laya-Laya diharap dapat dipercepat. Ahli Parlimen Tuaran Datuk Seri Panglima Wilfred Madius Tangau berkata pembinaan klinik berkenaan telah pun diluluskan oleh Kementerian Kesihatan KKM di bawah Rolling Plan 5 Rancangan Malaysia ke-12 tahun depan.
Datuk Madius berkata pembinaan klinik ini penting dan cukup mendesak memandangkan bahagian pesakit luar dan bahagian kecemasan Hospital Pakar Maina Tuaran kini sentiasa sesak dengan kehadiran ramai pesakit untuk mendapatkan rawatan. Ini kerana Hospital Pakar Maina Tuaran juga merupakan hospital rujukan untuk pesakit dari Hospital Ranau, Hospital Kota Belud dan Hospital Kota Marudu. Keadaan ini menyebabkan pesakit luar tidak sanggup menunggu lama sehingga ada antara mereka balik tanpa mendapatkan rawatan atau bergegas ke hospital swasta. Beliau menyatakan demikian dalam satu perkongsian di laman Facebook rasminya berhubung status klinik kesihatan jenis 2 Tuaran yang disuarakannya dalam sidang Parlimen. Sebelum ini, Menteri Kesihatan Datuk Seri Dr. Zulkifli Ahmad dalam jawapan bertulis kepada Ahli Parlimen Tuaran memaklumkan KKM telah meluluskan RM50,000 bagi tahun 2025 untuk melaksana kerja-kerja awalan projek berkenaan. Skop kerja merangkumi pembinaan sebuah klinik kesihatan jenis 2, blok pejabat kesihatan kawasan Tuaran, 8 unit kuartus kelas D dan 40 unit kuartus kelas F selain peralatan perubatan dan bukan perubatan serta perkakasan dan sistem ICT. Baik saudara, sekian perkongsian dari Negeri di Bawah Bayu. Kembali bersama Otto untuk lebih banyak perkembangan semasa dalam negara dari sungai hingga segara Palestin pasti merdeka. Silakan Otto. Baik, terima kasih suara langsung dari Kota Kinabalu. Kejayaan penganjuran persidangan BIWWEC 2024 memangkin kepada masa depan Sarawak dalam pengurusan air lestari di rantau ini. Itu antara paparan dari Bumi Kenyalang. Bersama Buma Wen di Kuching. Buma, silakan. Otto, terima kasih. Pameran dan Persidangan Air dan Air Kumbahan Antarabangsa Borneo BIWWEC 2024 disifatkan sebagai platform penting bagi Sarawak dalam memperkukuhkan kepimpinan pengurusan air yang lestari di rantau ini. Persidangan yang berlangsung selama 3 hari ini berjaya menarik 1,900 perwakilan serta menampilkan 60 penceramah terkemuka antarabangsa berkongsi penyelesaian inovatif berhubung cabaran kritikal berkaitan air dan air kumbahan. Menurut Menteri Utiliti dan Telekomunikasi Sarawak, Datuk Seri Julaihi Narawi, kejayaan penganjuran persidangan ini turut meletakkan Sarawak sebagai peneraju serantau dalam sektor tersebut. Ianya juga telah menjadi pemangkin kepada masa depan Sarawak dalam pengurusan air dan air kumbahan di rantau ini. Beliau berkata demikian menerusi teks ucapannya yang dibacakan Timbalan Menterinya, Datuk Dr. Abdul Rahman Junaidi pada majlis penutupan BIWWEC 2024 di Pusat Konvensyen Borneo Kuching pagi tadi. Beliau turut menegaskan bahawa ucap tama yang disampaikan Pengarah Eksekutif Persatuan Air Antarabangsa IWA, Profesor Dr. Kala Vairavamurti yang menekankan kepentingan infrastruktur pintar dan berdaya tahan untuk menangani kekurangan air global adalah selari dengan visi Sarawak dalam pembangunan lestari. Projek Jalan Banting Gunung Lesong Engkeranji di Seri Aman dijangka siap sepenuhnya suku pertama 2027. Adun Bukit Bergunan Datuk Mong Dagang berkata pembinaannya memudahkan penduduk berurusan di kawasan pentadbiran mereka di Lingga serta memendekkan perjalanan mereka ke Kuching. Dalam pada itu, penduduk juga dapat mengusahakan tanah mereka yang terbiar dengan adanya jalan berkenaan. Beliau bercakap selepas menyempurnakan pecah tanah pelaksanaan projek itu di Seri Aman. Projek seliaan Agensi Pembangunan Seri Aman tersebut bernilai RM80 juta itu menghubungkan jalan dari Banting ke Gunung Lesong dan Engkeranji sepanjang 7 km. Ianya dilaksanakan dalam tempoh 30 bulan dan dijangka siap Mac 2027. Baik, Perkhidmatan Awam Negeri Sarawak, PENS, khususnya di bahagian Samarahan perlu komited dalam membudaya dan mengukuhkan nilai integriti dalam pentadbiran. Residen bahagian Samarahan, Muhammad Irwan Bahari Bujang berkata, penjawat awam di Sarawak sering diingatkan kepentingan pembudayaan 6 nilai bersama iaitu integriti, profesionalisme, berorientasikan hasil, baik hati dan prihatin, semangat berpasukan serta sikap kesegeraan dan semangat sepunya.
Katanya integriti boleh secara langsung atau tidak langsung menjadikan atau memecahkan situasi politik, ekonomi dan sosial sesebuah negara. Integriti yang lemah boleh membawa kepada tadbir urus yang buruk dan dari situ boleh membawa kepada prestasi ekonomi yang memusnahkan. Beliau berkata demikian semasa berucap pada Majlis Hari Integriti Pentadbiran Bahagian Semarahan 2024 semalam. Tambahnya, warga pentadbiran bahagian semarahan daripada pelbagai jabatan mempunyai matlamat bersama menegakkan integriti dan mengekalkan amalan tadbir urus korporat yang baik. Kumpulan Bank Pembangunan Malaysia Berhad hari ini menyerahkan sumbangan zakat berjumlah RM525,200 kepada Majlis Islam Sarawak menerusi Tabung Baitulmal Sarawak TBS. Ketua Pegawai Sumber Manusia Kumpulan Bank Pembangunan Malaysia Berhad, Sain Nur Salwa Sani berkata, zakat 2023 tersebut diagihkan bagi pembangunan seluruh asnaf di negeri ini. Baitulmal Sarawak dan ini dilakukan melalui pengurusan syariah Bank Pembangunan Malaysia Berhad dan tujuan zakat diberikan pada tahun ini khususnya kepada Tabung Baitulmal Sarawak adalah untuk pembangunan asnaf di Sarawak. Beliau berkata demikian kepada pemberita selepas mengadakan kunjungan hormat ke atas Premier Sarawak di Wisma Bapa Malaysia Putrajaya Kuching. Sainur Salwa yang mengetuai delegasi tersebut kemudian menyerahkan zakat tersebut kepada pihak pengurus besar TBS, Datuk Abang Muhammad Shibli, Abang Muhammad Naili yang disaksikan oleh Premier Sarawak. Kerajaan Sarawak telah mengambil pendekatan Whole of Nation dengan menjalinkan kerjasama yang erat dengan semua pihak untuk bergerak sebagai rakan strategik. Adun Katibas Lidam Asam berkata kerajaan Sarawak bertanggungjawab merangka hala tuju strategi dan inisiatif Agenda Nasional Malaysia Sihat ANMS dengan bekerjasama dengan pihak swasta dan badan bukan kerajaan. Ujarnya, pihak swasta dan badan bukan kerajaan memainkan peranan dalam menggerakkan strategi yang dirangka secara tidak langsung melibatkan rakyat Malaysia dalam setiap usaha tersebut. Matlamatnya memantapkan promosi pembudayaan hidup sihat, memperkasa perkhidmatan kesejahteraan dan kesihatan, kawalan kesihatan kendiri dan meningkatkan kebersihan persekitaran. Beliau berkata demikian semasa berucap pada program Agenda Nasional Malaysia Sihat ANMS 2024 di Rumah Radiah Nanga Sesibau, Katibas. Saudara, Pusat Pemindahan Sementara PPS Daerah Lunduk bersiap sedia untuk menghadapi monsun Timur Laut. Sehubungan itu, Residen Bahagian Kuching, Dayang Joanita Azizah Abang Morshidi telah melakukan lawatan ke PPS Daerah Lunduk merangkumi PPS di Pasir Tengah, Kampung Sebakok, Paun dan Sebat bagi meneliti keadaan dan keperluan di setiap pusat tersebut untuk memastikan kesiapsiagaan menghadapi sebarang kemungkinan terutamanya banjir. Dalam pada itu, beliau menasihatkan agar setiap kampung melengkapkan profil masing-masing serta mewujudkan pasukan sukarelawan di peringkat kampung bagi membantu dalam situasi kecemasan. Beliau turut mengingatkan penduduk supaya sentiasa menjaga keselamatan diri dan bersiap sedia menghadapi musim monsun Timur Laut yang bakal melanda. Semua PPS yang dilawati dilengkapi dengan kemudahan asas yang mencukupi bagi menampung sejumlah penduduk yang terjejas. Baik saudara, perkongsian itu tadi mengakhiri berita dari Sarawak, dari sungai ke segara, Palestin pasti merdeka. Kita kembali bersama Otto untuk perkembangan berita selanjutnya. Otto, silakan. Baik, terima kasih Buma langsung dari Kuching. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim menerima baik permohonan maaf secara terbuka Datuk Seri Najib Tun Razak mengenai kes penyelewengan dana Wan Malaysia Development Berhad 1MDB. Beliau memaklumkan secara ringkas kepada media ketika ditemui selepas menunaikan solat Jumaat di Surau Al-Rahman, Precinct 16. Ya, susulan Datuk Seri Najib membuat permohonan maaf secara terbuka berhubung kejadian salah laku dalam syarikat 1MDB semalam. Terdahulu, Perdana Menteri menyertai solat Jumaat bersama lebih 1,000 jemaah seterusnya meluangkan masa beramah mesra bersama mereka sebelum beredar meninggalkan masjid. Beliau turut berkesempatan menikmati sajian makan tengah hari di Laila Kitchen, Medan Selera, Precinct 16. Baik, seterusnya untuk perkembangan dari Selangor langsung bersama Samsia Samsi. Silakan Samsia.
Baik, terima kasih Otto. Sebanyak 1.5 tan bahan cetakan Al-Quran telah dilupuskan dan dimuliakan oleh Kementerian Dalam Negeri dalam satu proses patuh syariah. Ia melibatkan 2,151 teks serta bahan cetakan Al-Quran yang telah lusuh, koyak dan mengandungi kesalahan ayat. Proses tersebut dilakukan mengikut garis panduan pelupusan teks Al-Quran yang ditetapkan di bawah Akta Pencetakan Teks Al-Quran 1986, Akta 326. Semua Al-Quran yang dikumpulkan ni adalah Al-Quran yang dirampas menerusi Ops Mulia dan juga Al-Quran yang diserahkan secara sukarela daripada masyarakat menerusi program Jom Exchange Al-Quran, di mana dalam program ni kita memberi peluang kepada masyarakat untuk menukarkan Al-Quran yang lama, yang lusuh, yang koyak dan yang tiada perakuan dengan kita gantikan dengan Al-Quran yang baru. Mesin yang digunakan dalam proses berkenaan mampu melupuskan sehingga 1 tan bahan Al-Quran dalam sehari. Kalau kita boleh lihat, mesin ini kita boleh membuat pelupusan atau pemuliaan ini sebanyak 1 tan dalam sehari. Ya. Jadi mesin yang baru ini kurangnya asap dan pembakarannya lebih efisien. Okey, jadi selepas kita membuat pembakaran, abu-abu tersebut kita akan simpan. Dan seterusnya kita akan salurkan ke dalam sungai yang berdekatan. 3 kemah khas pos kawalan tempat kejadian PKTK diserahkan kepada Ibu Pejabat Polis Kontijen IPK Selangor. Ia sebagai kesiapsiagaan menghadapi bencana terutama monsun Timur Laut MTL. Kemah yang direka menggunakan teknologi dari Perancis itu bukan saja berfungsi sebagai pusat kawalan operasi di lokasi bencana, malah turut memudahkan koordinasi antara pasukan keselamatan. Kemah tersebut bernilai RM300,000 dan merupakan hasil sumbangan dana Selangor Prihatin. Ini merupakan teknologi Perancis yang dimanufacture dibuat di sini dan kita rasa ia sesuai untuk digunakan apabila kejadian. Ini berdasarkan pengalaman kita mengurus tanah runtuh Batang Kali lah. Masa tu memang agak scattered, berterabur. Kali ini kita ada satu tempat yang boleh di-share bersama-sama pada masa depan. Dan sebagaimana saya sebut tadi, saya tambah kemudahan internet supaya memudahkan pelaporan ke HQ dan pelaporan kepada pihak-pihak lain dan sebagainya. Seramai 60 individu di bawah pentadbiran Majlis Bandaraya Petaling Jaya MBPJ menerima sumbangan sempena sambutan Deepavali. Setiap penerima menerima bantuan wang tunai RM300 sebagai persiapan menyambut perayaan tersebut. Sumbangan berkenaan merupakan kesinambungan inisiatif MBPJ memberi khidmat komuniti dalam membantu meringankan beban golongan B40. Ini adalah bagi menyantuni semua golongan. Kalau Tahun Baru Cina tempoh hari kita juga menyampaikan sumbangan kepada mereka yang meraihkan. So semasa Hari Raya pun kita buat dan kali ini bagi meraihkan Deepavali kita memberi sumbangan wang tunai RM300. Selain itu, seramai 12 keluarga turut menerima sumbangan bagi program Jalinan Kasih 3R PJ Kita berupa barangan terpakai dipilih selain baucer pembelian RM300. Seramai 30 penerima terdiri daripada asnaf, ibu tunggal dan veteran tentera menerima bantuan bakul makanan dan wang tunai bernilai RM100 seorang. Program oleh Yayasan Calventure itu telah dilaksana di 45 lokasi di Semenanjung Malaysia melibatkan 1,200 penerima bantuan. Kami bekas-bekas prajurit cukup rasa gembira, tak dapat nak berkata pasal orang masih ada ingat lagi pada kami yang macam keadaan sekarang kami ni. Itulah kami cukup
berterima kasih. Saya betul-betul berterima kasihlah kerana ada yang sudi datang membantu kami dari segi barang dapur, dari segi kewangan. Terima kasih banyak-banyaklah. Kita mengharapkan kita dapat membantu lebih ramai lagi lah masyarakat yang kurang berkemampuan. Kerana memang nawaitu kami sendiri dalam Culture Group pun memang kami berniat untuk membantu masyarakat meringankan beban di atas faktor-faktor kurang kemampuan masyarakat kita. Sekian perkembangan dari Selangor, dari sungai ke segara. Palestin pasti merdeka. Kembali ke bersama Otto untuk perkembangan berita selanjutnya. Baik, terima kasih Samsia. Baik, seterusnya. Kekalahan 4-0 di tangan New Zealand menyaksikan Harimau Melaya jatuh satu anak tangga dalam ranking terbaru Persekutuan Bola Sepak Antarabangsa FIFA. Menerusi kemas kini ranking FIFA yang dikongsikan FAM, skuad kendalan Pau Marti Vicente di tangga ke-133 berbanding 132 sebelum ini. Pada aksi antarabangsa bulan ini, skuad negara sekadar mengharungi satu perlawanan persahabatan antarabangsa bertaraf Tier 1 dengan satu lagi aksi menentang klub New Zealand Auckland FC yang berstatus Tier 2. Ketika menentang Auckland FC, Malaysia seri 1-1 dengan gol tunggal dijaringkan Noah Lane. Selepas itu, anak buah Vicente tumbang 4-0 kepada New Zealand dalam perlawanan persahabatan antarabangsa di Stadium North Harbour, Auckland. November ini pasukan kebangsaan akan bertemu India yang berada di ranking ke-125 dunia. Perkembangan badminton. Jurulatih perseorangan lelaki kebangsaan K. Yogendran sedang merancangkan strategi terbaik bagi meningkatkan prestasi Leong Junhao dan Justin Ho sebelum menyertai sebarang kejohanan. Yogendran yang mula menggalas tanggungjawab membimbing skuad perseorangan lelaki negara bulan lepas berkata kedua-dua pemain itu mempunyai kelebihan tersendiri untuk meningkatkan prestasi mereka namun memerlukan sedikit penambahbaikan. Sementara itu, Yogendran berkata seorang lagi pemain perseorangan lelaki Eng Ziyong menunjukkan perkembangan positif selepas mengalami kecederaan belakang. Bagaimanapun, beliau berkata pemain berusia 24 tahun itu tidak akan menyertai mana-mana kejohanan untuk memberi fokus penuh kepada proses pemulihan. Ziyong mengalami kecederaan belakang ketika beraksi pada kejohanan berpasukan Asia di Shah Alam Februari lepas sekaligus meranapkan impiannya untuk layak ke Sukan Olimpik Paris 2024. Peluang kenaikan pangkat berasaskan prestasi dan meritokrasi akan antara faktor kaki tangan Jabatan Penyiaran Pulau Pinang menantangani sistem saraan perkhidmatan awam SSPA. Ini dilihat bakal beri impak signifikan terhadap ekonomi dan kerjaya sekaligus menjadikan proses kenaikan pangkat lebih telus dan digalas individu berkemampuan. Ya, sebab sekarang siapa perform dia yang ada peluang nak naik pangkat lah. Dan tak perlu nak tunggu tempoh cukup berkhidmat tu. Ni akan buat kualiti penjawat awam tu meningkat dan juga sebab jawatan yang digalas tu oleh orang-orang yang betul-betul berkelayakan lah. Yelah, bila SSPA ni dah tak terikat dengan kenaikan pangkat, ikut tempoh berkhidmat saja dah. Kiranya kalau perform, buat kerja dengan bagus, dia peluang nak naik pangkat kan. Akan memberi kesan positif lah. Lebih banyak kepada penjawat awam dari segi semangatnya kita bekerja lebih, kena lebih menunjukkan kesyukuran dan juga kualiti kita kerja pun perlu dijaga supaya kita dapat memberi kepada masyarakat yang terbaik. Kita mengharapkan yang terbaik yang dapat diberikan kepada negara kita. Dengan kenaikan gaji yang diberikan dalam SSPA ni, so mungkin boleh naikkan motivasi pekerja-pekerja macam saya sendiri untuk lebih cemerlang dan dalam melakukan tugas dan lebih efisien lah. Akibat membuat kenyataan palsu dipaksa menjadi pelacur dalam program audio siar di aplikasi TikTok, seorang wanita didenda RM4,000. Tertuduh Wan Ainshatul Mime Wan Yus Zaidi mengaku bersalah atas pertuduhan yang dibacakan di Mahkamah Magistrate Georgetown.
Mengikut pertuduhan, kesalahan berkenaan dilakukan pada 26 Julai lalu pada pukul 3.30 petang di PPR Ampang Jajar Jalan Permatang Pau, Butterworth. Tertuduh dengan sengaja telah membuat kenyataan palsu melalui siaran langsung di aplikasi TikTok dalam akaun DGTV dengan niat untuk mewujudkan kegentaran kepada orang awam. Tertuduh didakwa mengikut Seksyen 505(B) Kanun Keseksaan yang memperuntukkan hukuman penjara maksimum 2 tahun atau boleh dikenakan denda atau kedua-duanya jika sabit kesalahan. Sebelum ini, tular dakwaan seorang wanita yang dijadikan perempuan simpanan dan bekerja di Rumah Merah sejak Februari lalu kerana bapanya berhutang dengan Along. Program Advokasi Keselamatan Jalan Raya akan terus diperluas ke sekolah dan Institut Pengajian Tinggi IPT seluruh negara dalam usaha mengurangkan kadar kemalangan melibatkan pelajar. Pengarah Jabatan Siasatan dan Penguatkuasaan Trafik JSPT Bukit Aman, Datuk Seri Muhammad Yusri Hassan Basri memaklumkan pada masa yang sama, ibu bapa juga perlu memantau pergerakan anak-anak mereka. Jadi saya berharap dan juga mendapat kerjasama yang lebih erat, yang lebih berkesan daripada pihak ibu bapa dan penjaga supaya bersama-sama dengan pihak polis dan di dalam memantau dan juga melihat dan mengetahui berkenaan dengan aktiviti ataupun pergerakan anak mereka dalam anak-anak mereka ini menggunakan kenderaan terutamanya motosikal itu tadi. Mengulas mengenai persediaan JSPT menjelang sambutan di Pavali, beliau menjelaskan seperti mana tahun sebelumnya, operasi sempena perayaan akan dilancarkan bagi mengurangkan kesesakan trafik. Penghulu di setiap mukim atau kampung di Kedah diminta mengaskini data atau senarai penduduk seliaannya ia bagi memudahkan pihak berkuasa mengenal pasti keluarga penduduk sekiranya ditimpa bencana termasuk banjir. Senarai nama penduduk itu bagi membolehkan koordinasi operasi menyelamat serta penyaluran bantuan dibuat dengan cepat dan pantas. Bila kita wawarkan ada peruntukan sebanyak RM1,000 yang berpindah ke pusat penempatan, jadi membuatkan orang berpusu-pusu nak mai di pusat penempatan ni kan. Jadi itu yang kita kena ambil data-data yang tepat daripada Jabatan Kebajikan Masyarakat, daripada pejabat daerah kan, untuk kita nak agihkan saluran ni. Kadang kita tak nak ada pertindihan. 112 karya seni catan bernilai RM1.5 juta dipamerkan pada pameran Projek 11 Geobudaya di Balai Seni Negeri Kedah di Alostar. Pameran anjuran Lembaga Muzium Negeri Kedah itu bermula 11 Ogos lalu sehingga 31 Disember ini. Karya-karya bertemakan geobudaya itu dihasilkan oleh 11 pengkarya bidang seni visual di negara ini. Pameran yang dibuka secara percuma tersebut telah berjaya menarik kedatangan lebih 6,000 pengunjung setakat ini. Siapa yang berminat juga boleh melawat ke pameran ini dan juga kita difahamkan para pelukis juga boleh membeli lukisan yang kita pamerkan ini dan boleh kita hubungilah Balai Seni Negeri dan juga kita akan bawa kepada siapa yang berminat ini kepada para pelukis lah. Sementara itu, bagi memeriahkan Tahun Melawat Kedah 2025, Kerajaan Negeri melalui Kedah Tourism akan mewujudkan pasar seni bagi membolehkan penggiat seni di Kedah mempamerkan bakat. Permulaan kita telah pun mendapat persetujuan untuk kita gunakan tapak hospital lama di Kuah Langkawi untuk kita tukarkan untuk kita jadikan sebagai salah satu hub laman seni di sebelah pulau sana. Dan selepas itu kita akan giatkan usaha untuk mengadakan laman seni ataupun pasar seni itu di sebelah tanah besar di Alostar terutama sekali. Usaha pemuliharaan terumbu karang di perairan negara terus dipergiat. Jabatan Alam Sekitar JAS Kedah dengan kerjasama Master Jaya Green Tech Sdn Bhd mengadakan program Coral Rack Planting di Pulau Jemuruk, Langkawi. Pengarah JAS Kedah, Sharifah Zakiah Said Sahab berkata, 100 rakan alam sekitar terdiri daripada wakil industri, agensi kerajaan, NGO di sekitar Langkawi serta pegawai-pegawai JAS terlibat menjayakan program tersebut. Program itu bertujuan untuk menyokong usaha pembiakan terumbu karang di sekitar perairan Teluk Yu hingga ke Kubang Badak.
Ia merupakan usaha meningkatkan kesedaran awam mengenai kepentingan penjagaan alam sekitar. Di samping memupuk kesedaran menjaga ekosistem marin untuk generasi akan datang. Sempena program itu, sebanyak 500 spesies terumbu karang jenis tanduk rusa berjaya dibiak semula ke habitat semula jadi. Pekan Lama di Sungai Petani Kedah menjadi tumpuan masyarakat India setiap tahun untuk mendapatkan barangan keperluan sempena sambutan di Pahbali. Cuti mingguan memberi peluang kepada mereka membuat persiapan bagi menceriakan lagi Pesta Cahaya tahun ini. Persiapan setakat ni kami belilah barang-barang keperluan macam kuih, biskut, tu sajalah tepung, lagi barang sembayang. Macam baju-baju apa semua ada. Macam-macam lah balik barang-barang lah, kuih punya barang ke, kain-kain apa semua. Memang dia murah sekali. Murah ya, mesti kena beli lah. Dalam seminggu dalam ni kena siap semua. Tengok barang-barang masak ni agak apa kah? Lagi kain ada tempat jual kain pun ada. Tengok yang mana yang kita mau belilah. Tepung, murku dan decoration punya barang semua beli dekat sini. Semua barang kami beli sini juga sebab semua pilihan ada sini. Kami beli apa-apa barang pun senang. Ya barang hiasan tu light semua boleh beli sini juga, kolam, beras semua. Kuih-muih pun. Ya kuih-muih pun. Kami senang. Harga patut dan murah untuk selalunya untuk customer untuk kunjung dan beli-beli barang kat sini. Dia targeting more sebab pekerja-pekerja yang selalunya dari orang Kedah yang kerja di Singapura dan South Malaysia dan KL selalunya dia balik. Karya manakah yang bakal dinobatkan terbaik di kalangan yang terbaik? Saksikan Malam Kemuncak Anugerah Sri Angkasa 2024 di Dewan Perdana Pusat Konvensyen Antarabangsa Putrajaya pada 26 Oktober di TV2. Anugerah Sri Angkasa 2024, Kilauan Prestij Citra Kegemilangan. Seorang lelaki ditahan dipercayai terlibat dalam kes pecah masuk premis makanan di Jalan Duku Kampung Masjid Lama Rabu lalu. Penahanan dibuat di Jalan Haji Manan, Kluang, Johor semalam. Ketua Polis Daerah Kluang, ACP Bahrin Muhammad Noh berkata pihaknya menerima laporan daripada seorang wanita pada hari kejadian. Hasil semakan mendapati suspek berusia 50 tahun itu mempunyai 10 rekod bersabit kes jenayah. Dia juga mengaku terlibat dalam kes berkenaan semasa soal siasat dijalankan. Turut dirampas sehelai baju, sebuah topi baseball, 8 kotak susu dan lain-lain. Kes disiasat mengikut Seksyen 457 Kanun Keseksaan. Hampir RM247,000 nilai barangan yang disita KPDN Melaka setakat September lalu. Ini melibatkan barang kawalan seperti gula, minyak sawit, minyak masak, tepung gandum, cecair petroleum gas dan diesel. Jumlah tersebut membabitkan 8 kes lesen runcit barang kawalan berjadual CSA yang melibatkan warga asing dan warga negara. KPDN juga turut mengadakan pemutihan lesen CSA itu. So daripada tahun lepas hinggalah sekarang kita mendapati ada segelintir peniaga-peniaga yang orang kata tu mengalibabakanlah dia punya lesen tu. Lesen maknanya nama dia tapi dia berikan kepada warga asing untuk diguna pakai. So sebanyak 50 permohonan telah kita tolak hasil daripada naziran yang kita buat dan juga hasil daripada risikan yang telah kita pergi ke kedai-kedai tersebut sebelum dia apply lah. 3 elemen pengisian iaitu pameran, pertandingan dan pemindahan maklumat bakal ditampilkan pada Minggu Sains Negara 2024 peringkat Negeri Melaka. Pengisian itu dilihat sejajar matlamat kementerian untuk meningkatkan pembudayaan sains, teknologi dan inovasi khususnya kepada generasi muda.
Di peringkat negeri ni adalah memberi ruang dan peluang untuk mengetengahkan idea dan juga kepakaran ataupun keperluan tempatan yang melibatkan industri di negeri-negeri untuk diketengahkan idea-idea berkenaan sains, teknologi dan inovasi untuk diketengahkan untuk mengikut kepada keperluan tempatan. Program ini sebenarnya dia mampu memberi satu cetusan idea di dalam di mana penambahbaikan boleh dilaksanakan, akan dilakukan pada program-program di masa hadapan. Di antaranya kita boleh melihatlah bagaimana gabungan di antara kerajaan negeri, pihak MOSTI dan juga pihak universiti. Yang ini kita boleh nampak kita boleh dapat lihat sendirilah bagaimana kita boleh menarik pelajar-pelajar, khususnya pelibatan mereka di dalam sains dan teknologi. Lebih 20 pempamer akan memeriahkan program berkenaan dengan sasaran penyertaan lebih 10,000 peserta. MSN di Melaka berlangsung pada 28 dan 29 Oktober bertempat di UiTM Alor Gajah. Sekian berita wilayah. Dari Sungai ke Segara, Palestin pasti merdeka. Saya Otto Othman. Assalamualaikum. Salam Malaysia Madani.